Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala wa radallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, dapat kita meneruskan pertemuan yang kedua ini bagi mensyarahkan kitab Matan Umul Barohin. Okay, yang mana semalam kita dah menjelaskan berkenaan dengan pada muka surat 24, dan malam ni insyaAllah kita ulang sedikit bagi yang tidak ada berkesempatan pada malam lepas. Kita dah bincang berkenaan tarikh ilmu aqaid wa aqsamuhu, itu ataupun wa aqsamihi, definisi ilmu akidah dan bahagian-bahagiannya. Okey. Jadi turut dibincang oleh penulis iaitu berkenaan dengan hukum mempelajari ilmu kalam, yang mana kita terlepas perbincangan tersebut, jadi saya ulang balik, iaitu pada hamish yang pertama, sabata bi adillati syar'iyyati wujubu istiqali bihadzal ilmi, iaitu telah sabit dengan dalil-dalil syar'i mewajibkan ataupun kewajipan kita mempelajari ilmu ini. Wa ma'azalika faqad warada an ba'di salafis salih ibaratu fi zammi mustaghilina bi ilmi kalam. Walaupun terdapat sebahagian daripada pendapat golongan salafus salih, iaitu golongan terdahulu, berkenaan dengan mengaji fi zammi al-mustaghilina, pada mengecam mereka yang mempelajari ataupun mendalami ilmu kalam. Walaysa muradahum qat'an ahlul haq bal maqsuduhum mubtadi'ah. Yang mereka maksudkan di situ bukanlah secara pastinya ataupun merujuk kepada ahlul haq, tetapi yang dimaksudkan adalah ahlul mubtadi'ah minal mu'tazilah, daripada kalangan mu'tazilah, qadariyah wa khairihim alladhi nasharu bid'an ba'duhum kufrun, iaitu yang mana mereka ini menyebarkan bid'ah dan sebahagiannya mengkafirkan ataupun untuk kafir antara satu sama lain. Laqad qala Abu Hamid Al-Ghazali laqad ankara Ahmad bin Hanbal an Harith Al-Muhasibi rahimahullah tasnifi fi rad' al-Mu'tazilah, faqala had rad' ala al-bid'ah fardun, iaitu Imam Ghazali kata laqad ankara, maksudnya Ahmad bin Ahmad ala Harith Al-Muhasibi ini berkenaan dengan penulisan dalam mengkritik Mu'tazilah. Okey, jadi dalam polemik tentang ilmu ataupun kewajipan pelajari ilmu kalam ini, sekiranya para mereka ataupun golongan yang berpendapat kata haramnya belajar ilmu kalam ataupun mengatakan baru-baru ni viral tentang seorang Dr. Kamilin, dia kata tidak ada, maksudnya ilmu kalam ni membawa masalah dalam kalangan umat Islam. Jadi di situ kita tengok dakwaan yang tidak amanah, sebab beliau tidak menjelaskan berkenaan dengan ada ilmu kalam yang bersifat mazmum dan juga ada ilmu kalam yang bersifat mahmud. Jadi kalau dia dapat bezakan ataupun tafriqah, ini bukan pandangan dia seorang, dan pandangan ulama-ulama salafi juga ramai yang mengharamkan ilmu kalam. Bagi mereka ilmu kalam ini adalah satu ilmu yang bid'ah, yang tidak ada pada zaman Nabi, dan setiap yang tidak ada pada zaman Nabi maka dia adalah bid'ah. Jadi mereka mengharamkan mempelajari ilmu kalam itu dengan bersandarkan kepada dalil dan juga akwal para ulama dahulu yang mengecam ilmu kalam. Jadi kritikan ataupun pengecaman ataupun kecaman tersebut bersifat ijmal, iaitu tidak menjelaskan bahagian mana ilmu kalam yang dikritik, yang diharamkan, yang tidak boleh dipelajari. Ini yang menyebabkan berlaku polemik di kalangan masyarakat umat Islam, dan sehingga mereka tidak mampu untuk nak membezakan bahawasanya di sana ada ilmu kalam yang mazmum, yang memang dikeji ataupun yang memang disalahgunakan, dan juga ada ilmu kalam yang mahmud, yang mana mengisbatkan akidah dan memberi keyakinan dan telah berkhidmat lama dalam dunia intelektual Islam ataupun disiplin ilmu, sehinggalah menjadikan agama ini, mempertahankan agama dan berhadapan dengan golongan-golongan yang mubtilin ataupun orang-orang yang menyimpulkan syubhat dan cuba untuk membatalkan ajaran Islam.
Jadi kita tengok di situ, sekiranya mereka dapat tafriqah di antara kedua-duanya ini, maka tidak ada kecaman secara ijmal ataupun takmim demikian secara general terhadap keseluruhan ilmu kalam. Jadi isu ini saya rasa sudah selesai. Sekiranya kita boleh membezakan ataupun ada tafriqah, perbezaan di antara kedua-dua jenis ilmu yang berlainan. Walaupun nama dia sama, sebab itu bila kita baca buku-buku turas yang lama, apabila mereka mengaji ataupun mengecam sesuatu bidang ilmu, maka kita perlu lihat apakah bentuk kecaman tersebut. Di segi kalau mereka ini mengecam secara ijmal, ijmal ni maksudnya dengan secara umum begitu, kan? Ilmu arut tak bagus, ilmu soraf tak bagus, itu adalah kritikan secara umum dan memang tidak terpakai, sebab dia tidak menunjukkan di mana sisinya. Sebab ilmu kalam ini dia adalah ilmu yang berkenaan dengan isbat al-aqaid dan bi'adillati al-yaqiniyah, dengan dalil-dalil yang diyakini. Jadi sebab itu kita jangan terburu-buru ketika mana kita menghukum sesuatu. Hendaklah kita menyelidik dahulu bahagian mana yang dikatakan sebagai haram, apa yang menyebabkan ilmu kalam itu menjadi haram. Haram sekiranya bercampur dengan falsafah, sekiranya digunakan untuk membenarkan perkara yang salah. Sebab itu saya ada tulis dalam di Facebook, maksud golongan yang disebut dalam kitab An-Nibras, mengatakan bahawasanya antara golongan yang diharamkan mempelajari ilmu kalam adalah golongan yang pertama, ialah golongan yang pentaksub. Maksudnya pentaksub ni kiranya kita jelaskan kebenaran, maka dia tak terima juga, walaupun dengan dalil-dalil yang yakini dan dengan dalil-dalil yang kuat, maka dia juga ditolak juga. Kemudian golongan yang lemah akal mereka, iaitu tidak mampu untuk memikirkan tentang perkara yang rumit, kan? Jadi dia tak perlulah belajar tentang ilmu kalam yang lebih mendalam. Jadi kita bersifat takhasus. Kemudian mereka yang bagi apa, suka merumitkan sesuatu perbahasan yang kata apa, agama menjelaskan perkara itu dengan mudah, tetapi dirumit-rumitkan dengan mustalahat yang tidak ada kaitan dengan ilmu tersebut. Okey. Jadi pembincangan berkenaan dengan hukum belajar ilmu kalam ni saya rasa cukup jelas bagi malam ini. Siapa yang menyertai kita, maka lepas ini kalau orang tanya, ni kenapa belajar ilmu kalam? Adakah ilmu kalam itu sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang bercanggah, dan sesuatu yang selalunya hujah yang digunakan adalah pertama, ilmu kalam itu tidak ada pada zaman Nabi. Ini apa, hujah ini telah dijawab oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau, iaitu kitab Lumak. Kitab Lumak pun ada, iaitu kitab Risalah Al-Istihsan fi Ilmi Kalam, dan juga dijelaskan dalam kitab beliau. Dan dia kata banyak benda yang pada zaman Nabi tidak ada pada zaman Nabi dan wujud. Begitu juga dengan masail ataupun hal-hal yang berkaitan dengan faraid, istilah-istilah dalam ilmu faraid dan juga dalam ilmu fiqh, semuanya tidak ada pada zaman Nabi, kemudian disusun oleh para sahabat ataupun tabi'in ataupun ulama selepas para tabi'in, dan disusun menjadi satu kekayaan ilmu. Bukan setakat ilmu kalam, ilmu lain pun tidak ada pada zaman Nabi. Jadi hujah yang mengatakan zaman Nabi itu tidak ada ilmu kalam, itu hujah yang lapuk, hujah yang tak terpakai. Dan sebab di sana ada banyak ilmu-ilmu yang tidak ada pada zaman Nabi, dan hatta ilmu ulumul hadis yang mereka juarai pun juga tidak terdapat pada zaman Nabi. Jadi tidak ada dalil yang menguatkan hujah tersebut. Okey, kemudian antara dalil yang digunakan adalah ilmu kalam ni adalah ilmu yang menggunakan akal. Dia kata sumber ilmu kalam adalah sumber akal. Jadi kita jelaskan di sini bahawasanya yang dimaksudkan oleh orang yang mendakwa tadi, ilmu kalam menggunakan akal, bukan maksud akal itu secara terbuka. Maksud kita bila kita menjadikan akal itu sebagai rujukan adalah yang yang merujuk kepada al-badihiyatul al-aqliyah ataupun daruriyatul aqliyah, iaitu perkara-perkara ataupun pengetahuan yang diketahui dengan akal secara badihi, secara mudah, secara tanpa perlu kepada berfikir. Maka itu yang kita maksudkan, bukan akal berbentuk al-hur ataupun hurriyatul aqliyah, yang tidak ada asas, yang tidak ada limit, tetapi adalah yang kita maksudkan di situ adalah qawanin aqliyah. Jadi dia kata tengok macam Mu'tazilah, ya, kita kata Mu'tazilah menggunakan akal, tetapi mereka tidak bersandarkan kepada akal ataupun daruriyatul akal.
hatta ahkamul aqli pun mereka engkar dan juga mereka bercanggah dengan ahkamul aqli. Sebab itu mazhab Mu'tazilah ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah sebab dia membina usul, dia menggagahkan usul, tetapi pada masa sama dia yang menolak usul tersebut. Jadi antara kaedah kita menolak satu mazhab ataupun dengan sebab punca kita menolak satu mazhab apabila dia sendiri bercanggah dengan usul yang dia buat. Ataupun dia bercanggah dengan perkara-perkara yang mustahilat, ataupun dia bercanggah dengan perkara-perkara yang badihiyat. Dia juga bercanggah dengan perkara-perkara daruriyat. Jadi dia juga bercanggah dengan perkara-perkara yang mustahilat. Jadi setiap pendapat itu ditolak. Jadi sebab itu walaupun daripada kalangan ulama Asy'ariyah sendiri ada pendapat-pendapat mereka yang ditolak oleh ashabul mazhab dengan disebabkan oleh pendapat tersebut bercanggah dengan, bukan secara bercanggah dengan kaedah mazhab, tetapi bercanggah dengan qawaid akliyah. Itu yang kita maksudkan. Jadi bukan akal yang bila mereka sebut akal, memanglah sebab akal itu adalah punca taklif. Jadi Allah SWT bila dia nak taklifkan seorang manusia ataupun hamba dia, maka dia kurniakan kepadanya akal. Sebab tu orang yang zihabul akal, zihabul mahal. Siapa yang hilang akal, maka hilang tempat taklif dia. Dia tidak ada taklif, tetapi kita ini Allah Ta'ala kurniakan akal untuk kita belajar mengenal Allah SWT, untuk kita tahu hukum hakam yang berkaitan dengan halal dan haram, dan kita juga menggunakan akal untuk berfikir tentang kebaikan dan keburukan sesuatu perkara, sehingga kita dapat menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang memburukkan atau membawa kepada keburukan diri kita ataupun memudaratkan. Itu maksud dia. Akal di sini adalah manatu taklif. Dia adalah punca kepada sesuatu taklif. Jadi tidak ada pelik lah bila ilmu kalam ini menggunakan akal dalam memahami tentang Allah SWT di sana, sebab itu adalah merupakan suruhan Allah. Kalau kita tidak kenal Allah dengan akal, kita nak kenal dengan apa lagi? Itu persoalan dia, kan? Jadi begitu juga kita nak sembahyang pun kita gunakan akal, kan? Begitu juga dalam bab-bab yang lain. Tetapi bukan yang dimaksudkan di sini, iaitu apa yang dalam bab tahsin wa takbih, atau sekiranya perkara itu dilihat oleh akal baik, maka dia adalah baik. Sekiranya suatu perkara itu dilihat oleh akal jahat, maka dia adalah jahat. Tetapi kita mengatakan at-tahsin wa takbih ini adalah syar'i, min babish tasyri', iaitu datang daripada Allah SWT. Okey, di situ tentang hujah-hujah yang dikemukakan oleh golongan yang anti ilmu kalam. Jadi terdapat dua madrasah yang besar. Ini antara ramalan Syekh Mustafa Zaqar berkenaan nanti dikata di akhir zaman ataupun di akhir kurun kita ini akan berlaku pertembungan yang sangat besar di antara dua kelompok, iaitu golongan yang menerima akal di dalam metodologi istidlal mereka, dan golongan yang menolak akal. Jadi ada dakwaan mengatakan golongan Hanabilah ini menolak akal. Sebenarnya tidak. Golongan Hanabilah mereka tidak menolak akal. Mereka ini menerima akal sebab bagi mereka dalam Al-Quran juga ada dalil akli. Tetapi mereka hanya menterhadkan penggunaan dalil akli dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran sahaja. Maksudnya sekiranya Al-Quran menjelaskan tentang kewujudan Allah berdasarkan kepada dalil tamanu', dalil tamanu', law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Di situ adalah dalil tamanu', maka dia mengatakan ini dalil yang kita guna, ia adalah dalil akli yang kita gunakan untuk mengisbatkan tentang penafian wujudnya syarik Allah SWT. Jadi golongan Hanabilah, mereka bukan menolak dalil akal, tetapi hanya menterhadkan penggunaan akal. Maka di situ kita lihat dalam mazhab Asy'ariyah juga terdapat dua aliran, yang mana aliran yang tarjih kepada akal, dan golongan yang cuba mentaufikkan di antara akal dan juga nas. Tetapi bagi kita jelaskan di sini, Al-Quran itu sendiri terkandung di dalamnya dalil-dalil akli yang banyak sekali. Seperti mana Allah SWT menyuruh kita melihat perkara-perkara daruriyat, ataupun dengan musyahadah kita penyaksian kita tentang inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya tentang dalam penciptaan bumi dan langit ini, semua itu menunjukkan tentang kewujudan Allah SWT, menunjukkan tentang kekuasaan Allah, dan semua itu mengajak kepada ad-daruriyatul akli, ataupun melalui
mahsusat, melalui panca indera yang digunakan untuk untuk sampaikan maklumat tersebut kepada akal, dan akal akan membuat keputusan untuk mengatakan, oh ini mesti ada pencipta, mesti ada wujud Allah SWT. Jadi begitu cara kita berinteraksi dengan akal yang mereka dakwa sebagai sesat. Okey, itu yang saya maksudkan. Jadi saya ingat tidak ada hujah yang lain. Antara hujah yang lain, mereka mengatakan ilmu kalam ni membawa kepada perpecahan, kan? Sebab bila belajar ilmu kalam, maka dia akan mudah menyesatkan orang. Jadi ini adalah masodak, ataupun orang kata apa, benda yang bukan zat kepada ilmu kalam, tetapi dia adalah masodak. Maksudnya benda-benda item yang terdiri daripada ilmu kalam. Di bawah ilmu kalam tersebut adalah atba' ataupun pengikut, ataupun orang yang belajar ilmu kalam, ataupun orang yang menggunakan ilmu kalam digunakan untuk tujuan yang salah. Tetapi di sana individu-individu lain ataupun okey, ilmu kalam. Okey. Jadi dia saya jawab. Okey. Jadi bila dia mengatakan demikian, akan maksudnya seorang, contohnya seperti apabila ada seorang umat Islam teroris, maka dia umumkan semua teroris itu kepada seluruh umat Islam. Jadi ini antara apa, kalau kaedah falasi dia tak tepatlah. Maksudnya satu benda yang seorang saja buat, maka ditakmimkan hukum tersebut kepada keseluruhan. Jadi kita jelaskan bahawasanya ada ilmu kalam yang digunakan dengan cara yang tidak betul, ataupun tidak mengikuti kaedah disiplin yang tepat, maka dia melahirkan pemikiran yang jumud ataupun pemikiran yang mutasyaddid. Okey, itu antara hujah-hujah mereka lah. Ilmu kalam ini manhaj, dan tauhid 3 pun manhaj. Betul Ustaz. Okey. Ini isu panjang jugalah. Okey, ilmu kalam iaitu kita berpegang kepada manhaj akli ataupun dalil akli dan juga dalil nakli dalam mengisbatkan aqaid. Manakala tauhid 3, okey, bagi saya tauhid 3, tauhid 3 ini adalah penafsiran ulama. Dia bukan satu disiplin ilmu. Itu kena faham ya. Tauhid 3 dia bukan disiplin ilmu seperti mana ilmu kalam. Sebab ilmu kalam ni, sesuatu ilmu, dia nak jadi ilmu, dia kena mundabitah. Kemudian dia kena mudawwanah. Mundabitah tu maksudnya dia ada sistematik, ataupun dia ada kaedah-kaedah, qawaid kuliah. Kena faham ya. Qawaid kuliah, general universal value ataupun universal law, untuk nak membentukkan satu ilmu yang apa, yang lengkap. Tetapi tauhid 3 tersebut dia adalah bukan disiplin ilmu. Dia adalah penafsiran ayat-ayat Al-Quran, dan mereka melihat bahawasanya contoh ayat diambil dalam surah Al-Fatihah. Dia Ibnu Qayyim, murid kepada Ibnu Taimiyah, dalam kitab Manailus Sairin menjelaskan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asmaul wa sifat, iaitu berdasarkan kepada ayat Quran Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ adalah tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim itu adalah tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin itu adalah tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah tauhid uluhiyah. Dia adalah klasifikasi kepada ayat Al-Quran, tapi dia bukannya disiplin ilmu. Sebab kita nak kata disiplin, contoh ilmu kalam, dia bincang daripada ahkamun nazar, kemudian masuk kepada sifat Allah SWT, dan isbat wujud Allah SWT, isbat sonek, isbat pencipta, isbat sifat, kemudian berbincang tentang nubuat, sam'iyat dan juga hal-hal ghaibiyat. Tetapi tauhid 3 dia hanya sekadar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan juga tauhid asma' wa sifat. Cuma yang menjadi masalah kepada tauhid 3 ini apabila dikembangkan oleh Muhammad Abdul Wahab, dan beliau mengkafirkan orang yang bertawassul, ataupun dalam bab contoh dia kata orang yang contoh orang Kristian juga termasuk daripada kalangan golongan ataupun dalam tauhid rububiyah, tapi tidak uluhiyah. Seperti mana golongan yang bertawassul, mereka ini lebih teruk daripada golongan Kristian ataupun golongan, sebab mereka lari daripada tauhid rububiyah. Itu yang menjadi senjata kepada. Kemudian ilmu tauhid 3 ini di-develop lagi oleh ulama-ulama ataupun anak-anak murid.
kepada Muhammad bin Wahab, sehinggalah dia jadi satu bentuk ilmu yang bertujuan adalah untuk mengkafirkan ataupun menyalahkan, membid'ahkan golongan yang bertawassul, golongan yang yang menggunakan ilmu kalam di dalam perbezaan akidah ataupun tidak menggunakan ilmu tauhid 3. Itu sahaja bagi pandangan saya. Tapi bagi saya tauhid 3 ni dia bukan ilmu. Dia adalah kaedah penafsiran ayat Al-Quran dan mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut. Seperti kita mengklasifikasikan ini ayat talak, ini ayat rujuk, ini ayat yang berkenaan dengan kauniyah, ini ayat berkenaan dengan af'al Allah SWT, ini ayat berkenaan dengan tarikhiyah. Itu sahaja bagi pandangan saya. Okey. Saya melihat golongan anti ilmu kalam ni mengharamkannya dan membid'ahkan orang kerana dengan adanya ilmu kalam, teori mereka meletakkan Allah di atas aras tidak akan berjaya. Okey. Ialah sebab ilmu kalam dia adalah ilmu yang kita kata jika mereka belajar ilmu kalam ataupun belajar tentang mantik, belajar ilmu kalam, maka ayat-ayat zahir tadi, ayat-ayat mutasyabihat tidak ditafsirkan ataupun tidak dipegang dengan zahir ayat, sebab zahir ayat tersebut bercanggah dengan kaedah akliyah ataupun qawaid akliyah ad-daruriyah. Jadi kita mentakwilkan ayat tersebut dengan sebab dia bercanggah dengan daruriyatul akliyah, ataupun kalau nak berpegang kepada ayat tersebut maka kita tafwidkan makna dia kepada Allah SWT. Sebab itu dalam aliran Asy'ariyah ataupun aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ada dua aliran tafwid dan juga aliran takwil. Kedua-duanya adalah benar dan betul. Tafwid ini menyerahkan makna itu kepada Allah SWT. Tetapi yang salah adalah ketika mana mengambil zahir ayat tersebut. Faham dengan zahir, bukan takat ayat Ar-Rahmanu ala arsyis istawa, tetapi ayat yadullahu fawqa aydihim, kemudian ayat yadullah ayat yang berkenaan dengan yang zilu rabbuna ila sama tu, Tuhan turun ke langit, dan juga itu adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Dan ayat-ayat mutasyabihat ini dia adalah zaniyatul dilalah. Zaniyatul dilalah ni maksudnya petunjuk ayat tersebut ataupun dilalah daripada ayat tersebut dia zani. Sebab apa zani? Sebab dia yahtamil maknayain ataupun aktsar minal maknayain, mengandungi dua maksud ataupun lebih daripada dua maksud. Jadi ayat mutasyabihat ni tidak layak ataupun tidak sepatutnya dibuat sebagai ayat akidah ataupun ayat usul akidah. Sebab bagaimana kita nak memaksakan orang untuk berpegang kepada ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan ayat ini adalah ayat zani. Macam mana kita nak i'tiqad benda tersebut? Kita nak paksakan orang untuk berpegang kepada ayat ni. Jadi ini antara merupakan satu kesalahan apabila menjadikan ayat-ayat zaniyatu dilalah dan juga ayat-ayat zaniyatu subut di dalam sebagai usul akidah. Jadi kita tidak boleh nak paksakan, sebab kita nak jadikan dia sebagai akidah, dia mesti benda-benda yang usul akidah yang terdiri daripada ayat-ayat yang qat'i dan juga dilalah yang qat'i, dan subut juga di sudut dilalah, dan juga subut juga di sudut qat'iyatu dilalah dan juga qat'iyatu subut. Maksudnya dari sudut kekuatan ayat tersebut. Nanti saya akan hurai lebih panjang berkenaan dengan zaniyatu dilalah dan qat'iyatu subut, supaya kita boleh faham macam mana sesuatu ayat Al-Quran. Sebab bila orang faham macam ni, bila orang baca Al-Quran, dia ingat semua dalam Al-Quran itu boleh dipegang, ataupun boleh dijadikan sebagai usul akidah ataupun dijadikan sebagai pegangan. Tidak, sebab ayat Al-Quran ini di sana ada kaedah yang kita perlu halami untuk mengkaji ataupun berpegang, menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai hujah. Jadi bukan semua ayat. Dulu kalau kita buat muda-muda dulu memang itu, bila kita baca ayat Al-Quran, kena pegang ni, rupanya itu kena buat ni, rupanya itu adalah tanggungjawab pemerintah, ataupun ini adalah tanggungjawab ataupun ini adalah suruhan yang umum, ataupun ayat tersebut sudah dinasahkan dan ada ayat yang lain yang menasahkan ayat tersebut. Jadi ayat tersebut mansukh. Jadi begitu juga dalam akidah, bukan semua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah tersebut adalah sama taraf. Jadi dari sudut Al-Quran, semua Al-Quran, tetapi dari sudut dilalah tersebut ada ayat yang qat'i, yang mana
kekuatan dia dari sudut subut yang kuat dan juga dari sudut dilalahnya kuat, maka dia layak untuk dijadikan sebagai pegangan ataupun asal minal usulil akidah. Tapi ada ayat yang zani, maka tidak dijadikan ayat tersebut sebagai ayat yang menjadikan sebagai ayat ayat usul akidah ataupun dalil dalam kita mengisbatkan usul akidah. Jadi pegangan yang mengatakan Allah SWT berada di atas arasy ini adalah pegangan yang kata apa, tidak sepatutnya dijadikan akidah. Tapi kalau mereka mengkaji ataupun memahami kaedah untuk nak membentukkan akidah, apa yang boleh dibuat akidah dan apa yang tidak boleh dibuat akidah, itu penting. Okey. Habis bab tu. Okey. Kemudian kita sambung bacaan kita pada muka surat berkenaan dengan al-hukmu. Okey, al-hukmu bukan muka surat yang baca tadi tu tertinggal malam lepas. Okey, muka surat 26. Tunjuk kita punya slide. Okey. Muka surat 26 berkenaan dengan al-hukmu. Okey. Kita baca dulu al-hukmul aqli wa aqsamuhu. Okey, hukum akal dan juga pembahagiannya. Ya'lam anna al-hukmul aqli anna al-hukma aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Ada soalan tak? Okey, al-hukmu fil lughatan, bawah dia fil lughatin al-man'u. Di sudut bahasa adalah al-man'u, iaitu yang menghalang ataupun yang mencegah ataupun yang mengikat. Wa minhu sumiya al-hakimu hakiman li'annahu yamna'u az-zalima minal mazlum. Okey, oleh sebab itu daripadanya itu tadi dinamakan al-hakim sebagai hakiman kerana dialah yang menegah ataupun yang menghalang orang yang zalim terhadap orang yang dizalimi. Jadi dia stopkan kezaliman tersebut. Jadi dia adalah al-man'u. Wa fil istilah, di dalam istilah pula, dalam dari segi istilah, wa isbatu amrin li amrin au nafi anhu, iaitu mengisbatkan sesuatu dengan sesuatu ataupun menafikannya ataupun menafikan daripadanya. Okey, jadi al-hukmu ni ataupun dalam bab awal berbincang tentang al-hukmu, kalau dalam ilmu mantik dia panggil at-tasdiq. Jadi dia sama saja, cuma dalam ilmu kalam digunakan istilah yang lain. Kalau kita belajar tasdiq, maksudnya idraku syai'in bil hukmi, iaitu mengetahui sesuatu dengan menghukum ke atasnya tentang suatu hukum ataupun nisbah, sama ada benar ataupun salah. Okey, misal isbatu misal isbati ka isbatil wujudi wal qidami lillahi ta'ala, seperti kita mengisbatkan kewujudan kepada Allah SWT dan juga kita mengisbatkan qidam bagi Allah SWT. Jadi isbatu amrin iaitu isbat al-wujud li Allah lillahi ta'ala. Jadi isbatu amrin di amrin iaitu kita mengisbatkan kewujudan kepada Allah SWT ataupun kita mengisbatkan qidam kepada Allah SWT. Ataupun misal bagi nafi pula, kan nafil hudusi anillah, seperti kita menafikan hudus bagi Allah SWT. Dan kefahaman ataupun mafhum daripada nafi hudus iaitu kita isbat qidam bagi Allah SWT. Okey. Jadi okey. Ini berkenaan dengan hukum al-hukmu. Kif wa yanqasimu ila salasati aqsam. Terbahaginya hukum ini kepada tiga, syar'iyyu wa 'adiyyu wal 'aqliyyu. Hukum syarak, hukum adi dan juga hukum akli. Okey, ini penting. Ini adalah merupakan asas kepada ilmu kalam ataupun ilmu akidah. Dan kalau kita boleh settle dan kita boleh faham dan kita boleh bezakan di antara ketiga-tiga ilmu ini, insya-Allah kefahaman kita tentang akidah akan jadi mudah. Dan kita tahu sebab kalau kita nak terima dan juga kita tolak satu pandangan, semuanya berdasarkan kepada hukum akal, hukum yang kita akan pelajari ini. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam kitab-kitab mutawalat pun, kitab-kitab panjang, kitab-kitab besar dalam ilmu kalam pun,
dan semua yaduru haula ahkamul aqli, ataupun kita kata ahkamul aqli ini dia daripada ad-dururiyat. Dia adalah daripada benda-benda yang dururiyat dan juga al-yaqiniyat. Dururiyat dan yaqiniyat, benda-benda yang dururi dan benda-benda yang diyakini. Dururi ni benda yang tidak boleh ditolak. Dia adalah tabi'i, benda yang memang begitu hukum dia daripada awal sehinggalah hari kiamat. Dan hukum ilmu kalam ini ataupun hukum akal ini dia tidak akan berubah selamanya, walaupun ada penemuan sains yang baru ataupun ada berubah pemerintah dan apanya, ataupun berubah risalah kenabian ke, ada nabi lain ke, bertukar-tukar nabi ke, bertukar ayat apa kitab ke, tidak akan bertukar sama sekali. Kalau Nabi Adam, waktu Nabi Adam dahulu hukum akal begitu, maka di waktu zaman Nabi Nuh pun begitu, zaman Nabi Isa pun begitu, Nabi Musa pun begitu, sehinggalah kepada umat Nabi Muhammad pun begitu. Jadi sebab itu dari sudut akidah tidak ada perubahan bagi setiap nabi. Yang berubahnya adalah hukum syarak, hukum fiqh, dan itu yang berbeza. Jadi hujah dia sama. Kita tengok dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim ketika mana berhujah dengan golongan dia ataupun bani dia, kaum dia. Bagaimana Nabi Nuh ketika mana berhujah dengan kaum dia. Bagaimana Nabi Musa berhujah dengan kaum dia, Nabi Isa dan sebagainya. Semuanya adalah menggunakan kaedah yang sama dan juga menggunakan hukum yang sama. Jadi the law tu adalah law yang sama. Okey, kita tengok satu persatu ya. Jadi kalau boleh kita tumpu sedikit dan beri fokus yang lebih kepada pembahasan tentang ahkam ini. Fa syar'i mahalu kutubul fiqh wal usuli. Hukum syarak tempatnya adalah dalam kitab-kitab fiqh dan usul. Wal adi yu'rafu bitajribati wat tikrari kal wujudi ihtiraqi 'inda an-nari. Hukum adat pula iaitu diketahui dengan tajribah, dengan eksperimen, dengan percubaan, dengan pengulangan. Wat tikrar kal wujudi, seperti wujudnya bakaran bila ada api. Maksudnya bila bertemu ataupun bila sesuatu itu wujudnya api dengan adanya kebakaran. Okey, di sini adalah hukum adi. Yang jadi masalah nanti kita akan tertukar di antara hukum adi dan juga hukum akli. Okey, jadi bagi contoh, fal khaliqu lil ihraq wallah, yang menciptakan ihraq, kebakaran tersebut, adalah Allah Taala. Fala ta'sira lin nari, dan tidak ada taksir. Sebab dalam kaedah akliyah la yujad mu'athirain ala asarin wahid. Maksudnya tidak ada dua benda yang boleh memberi pengaruh atau memberi kesan. Taksir di sini bukan pengaruh, silap. Dia adalah kesan. Jadi bagi kita berpegang bahawa tidak ada dua perkara ataupun dua item yang boleh memberi kesan kepada satu kesan. Jadi walaupun api membakar tadi itu adalah hubungan adi ataupun hukum adi, tetapi dari sudut yang memberi kesan itu adalah Allah SWT, at-ta'thir, taksir tersebut. Okey, wa kadzalika jami'ul asbabi al-adiyah, begitu juga kesemua jenis sebab-sebab adiyah. Sebab dalam qanun iliyah ataupun qanun yang kita bincang semalam, qanun zatiyah dan juga qanun sababiyah, ataupun istilah lain qanun iliyah, itu adalah benda-benda yang daruri. Tetapi dari sudut, maksudnya qanun iliyah ni siapa yang cipta? Allah SWT. Dia adalah sunnatullah. Allah jadikan makan untuk menjadikan dia kenyang, sakit dengan merawat ataupun makan ubat, apa lagi, dahaga dengan kita minum. Itu adalah ahkamul adiyah, kan? Dan juga asbab tersebut adalah diciptakan oleh Allah SWT. Tapi hukum adi ini dia boleh takhalluf. Maksudnya ada ketika bila Allah tidak izinkan benda tersebut berlaku, maka dia akan terangkat. Dia boleh takhalluf, yang kita katakan sebut, kalau macam Mu'tazilah, dia tak berpegang kepada hukum adi ini boleh takhalluf. Bagi dia mesti jadi. Kalau api jumpa kertas mesti terbakar.
maka di situ adanya ihtiraq. Bagi dia adalah talazum akli, bukan talazum adi. Bagi kita adalah talazum adi, sebab kita kata ini adalah min babil ahkamul adi. Seperti mana berlaku kepada Nabi Ibrahim, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan api tersebut untuk tidak membakar Nabi Ibrahim, maka tidak berlakulah kebakaran tersebut. Jadi ini yang kata apa, yang menjadi perbezaan yang besar di antara Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah, sehingga berlaku perdebatan yang sangat sangat besar dalam, kita kata dalam the qanun sababiyah. Okey, kejap, ada orang minta masuk. Kalau ada siapa ada soalan boleh tanya. Okey, wa yusbihu an tujadanna wa la yakhluqu Allah Ta'ala ihraq. Kita kata boleh jadi adanya api tetapi Allah tidak menjadikan ihraq, tidak menjadikan ihraq, kebakaran. Okey. Okey, kemudian aqsamul hukm akli. Okey, ini kita masuk dalam bab yang penting, iaitu berkenaan dengan aqsamul hukm akli. Fal wajib ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Okey, silakan. Okey, wajib ialah sesuatu yang kita, okey, tasawur ni apa? Tasawur ni adalah tasdik, ataupun tasawur ni kita namakan dia sebagai dalam dia juga adalah mimbabil ilmu, ataupun dalam kaedah kita untuk mengetahui. Wal muradu bihi al ilmu at-tasawur ini. Jangan duk kata bayang pula kan. Selalu kita orang Melayu kita akan terjemah tasawur ni bayang, tetapi dalam istilah ilmu kalam, yatasawwaru ini adalah maksudnya muradif lil ilmi. Okey. Ataupun dalam ilmu mantik dipanggil tasdik, iaitu sesuatu yang diketahui pada akad yang tidak dapat ma la yatasawwaru, yang tidak dapat difikirkan oleh akal ketiadaannya, maka dinamakan sebagai al-wajib. Okay, nanti kita akan jelaskan bagaimana munculnya ilmu akli ini. Ilmu akli ini contoh macam kita nak tengok diri kita, maka kita pegang diri kita, oh aku ni wujud, ya wujud. Tetapi bila kita kata okey, aku ni adakah aku ni wujud, aku ni adalah wujud wajib, ataupun nak kata apa, wajib ataupun mungkin ataupun mustahil. Bila nak kata mustahil, wujud dah. Tetapi bila kita nak, maka terbatal kata mustahil tersebut. Tapi bila kita nak kata kewujudan kita ni adalah wajib, mustahil terbatal juga, sebab apa, kewujudan kita ini didahului dengan kewujudan yang lain, ataupun kita ini diciptakan, bukan kita yang mewujudkan diri sendiri, maka juga wajibul wujud juga terbatal. Maka yang tinggal hanya dah mumkinul wujud. Maka ia adalah, kita ni seperti mana, kita adalah mumkinul wujud. Jadi bagaimana kita nak tengok macam mana akal itu berfungsi? Macam contoh, kita ada 3 kotak A, kotak B, kotak C. Okey, yang A ni kita kata wajib, kotak B ni adalah mungkin, kotak C ni adalah mustahil. Okey, bila kita baling bola dalam lingkungan kotak tersebut, dia sama ada masuk ke dalam mana-mana salah satu kotak tersebut. Kan? Tak dapat, tidak ada orang kata apa, justifikasi lain. Tidak ada andaian yang lain. Kalau bola ni tidak berada pada kotak A, maka mesti sama ada duduk dalam kotak B ataupun C. Okey. Kita tengok kotak C, oh kotak C tiada. Okey. Bila kita dapati kotak A dan kotak C tiada bola, maka sudah pasti bola tersebut berada dalam kotak B. Itu cara macam mana, kalau boleh, kalau orang moden kan, kita nak bagi faham tentang hukum akal ni kan, kita buat eksperimen tersebut lah. Kita datangkan 3 kotak besar yang berdekatan, dan bila kita baling bola anytime saja, maka dia akan masuk mana-mana kotak tersebut dan tidak terkecuali. Ataupun kita buat 2 kotak saja kan, sekiranya bola tersebut tidak ada di kotak B, maka dia akan di kotak B, kotak A. Kalau bola tersebut tidak di kotak A, maka dia akan berada dalam kotak B. Begitu saja. Jadi hukum akal itu, bagaimana kita nak tahu bagaimana akal kita itu berfungsi, dan juga bagaimana waqi' ataupun realiti itu menunjukkan kaedah rasional ataupun logik tersebut. Okey, jadi
Jadi saya cuba nak fahamkan tuan-tuan dan puan-puan dengan kaedah-kaedah baru dalam kita nak memahami tentang hukum akal. Sebab dulu kalau kita belajar ilmu akidah, kalau kita faham tentang hukum akal, mesti wajib, harus dan mustahil. Sedangkan di sana hukum akal ni banyak. Hukum akal ni banyak. Bukan setakat terhenti. Di qawaid akliyah yang muttafaqah ni ataupun yang qat'i ni semuanya yufil yakin. Semuanya memberi faedah yakin. Jadi yang antara akbar ataupun yang badihiyatnya adalah al-wajib wal mustahil wal mumkin. Sebab apa? Sebab bila kita melihat kepada kewujudan sesuatu, contohlah contoh kita sebagai manusia, bila kita mampu berfikir, maka kita akan, contoh kita tengok kereta. Bila kita tengok kereta, kewujudan kereta tersebut, kita nak hukum apa tentang kewujudan kereta tersebut? Sebab kita tengok kereta ni tersusun. Kereta ni didesign dengan tepat. Ukuran dia, measurement dia, balancing dia, apa semua. Jadi menunjukkan kewujudan kereta ini mesti ada pencipta. Sama ada pencipta kereta tersebut ataupun orang yang mereka cipta reka tersebut, sama ada kewujudan pencipta tersebut wajib, mustahil ataupun mungkin. Jadi bila dah kita tengok kereta wujud, maka pencipta dia mesti wujud, pencipta kereta tersebut. Maka tertolak mengatakan dia adalah mustahil, tertolak mengatakan dia mungkin. Sebab dia dah hukum bil fi'il. Maka hanya tinggal adalah wajib wujud sani' bagi sayyarah tersebut, wujud pencipta tersebut. Jadi begitu dalam ilmu kalam diaplikasikan semua kaedah-kaedah akliyah ini, sehingga terbentuknya aqaid ataupun pegangan-pegangan yang tidak bercanggah dengan ahkamul akli, yang tidak bercanggah dengan qawaid akliyah. Itu yang kita maksudkan. Bukan macam orang duk faham akal ni adalah akal Mu'tazilah. Walaupun Mu'tazilah berpegang juga dengan daruriyatul akli, tetapi ada pandangan-pandangan dia yang bercanggah dalam daruriyatul akli. Sebab mereka nak macam contoh ahli falsafah, mereka ni adalah dipanggil sebagai golongan akliyin, ashabul akliyin, sebab mereka juga menggunakan akal ataupun dalam metodologi mereka. Tetapi dalam bab sebahagian bab mereka bercanggah dengan qawaid akliyah ad-daruriyah tersebut. Mereka bercanggah dengan kaedah-kaedah akal yang asas ini. Jadi sebab itu pandangan mereka tertolak. Contoh tentang teori fight, tentang qidamul alam, tentang apa lagi, Allah tidak mengetahui tentang juz'iyat. Ini semua pandangan-pandangan mereka yang bercanggah dengan daruriyatul akli. Okey. Macam Mu'tazilah. Dia kata tidak boleh berlaku, akal tidak boleh mengatakan berlaku azab kubur. Sebab kubur tu kan gelap, kecil, apa semua. Jadi bagi dia itu adalah mustahil akal. Tetapi bagi kita yang disangkakan oleh Mu'tazilah tersebut adalah mustahil akal, itu adalah sebenarnya azab kubur ini termasuk dalam mungkinul akal. Cuma dari segi adat saja, bila dalam keadaan sempit, dalam keadaan mayat pun dah dah hancur, dah lebur, maka tidak akan berlaku azab kubur. Begitu juga dengan pandangan falsafah yang mengatakan kebangkitan dengan roh saja, bukan jasad. Sebab mereka mengatakan itu adalah bercanggah dengan hukum akal, ataupun kita kata sebagai perkara yang bercanggah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wajibul akal ataupun dia kata ada mustahil akal. Tetapi itu adalah sebahagian termasuk di dalam mungkinul akal, minal mumkinat, dalam perkara yang mumkinat. Okey, tak apa. Kalau tak faham nanti kita ulang balik, insya-Allah lama-lama faham. Kita cari buku lain pula yang untuk memahamkan kita tentang hukum akal. Jadi kena faham betul-betul. Kalau tak faham nanti akan sukar untuk kita nak faham tentang perkara yang lebih complicated. Amal hukmu al-aqli fa yufhamu minal mujarradi. Okey.
mujarradil aqli min ghairi tikrari wala wad'il wadi'. Okey, hukum akal ni apa? Difahami daripada mujarrad akal, iaitu semata-mata akal saja, min ghairi tikrar. Okey, mujarrad akal ini terkeluar hukum syarak. Min ghairi tikrar, terkeluar hukum adi, yang mengatakan hukum adi ini berlaku dengan tikrar, berlaku melalui tajribah ataupun eksperimen. Walau wad'il wadi', bukan atas peletakan seseorang ataupun peletakan sesuatu, iaitu merefer kepada hukum syarak. Okey, jadi apa itu aklu? Wal aklu sirrun rohaniyun tudraku bihi nafsul ulum ad-dururiyah wan nadhariyah. Okey, akal itu adalah sirrun, rahsia rohani. Dan sebab sains pun tidak dapat mengenal pasti akal itu macam mana. Yang mana mengetahui, maksudnya dia dengan akal tersebut kita mengetahui tentang ulum ad-dururiyah wan nazariyah, mengetahui ilmu-ilmu yang dururi, ilmu-ilmu yang tidak dapat ditolak, ataupun ilmu-ilmu yang merupakan pengetahuan asas, dan juga pengetahuan nazariyah yang yahtaj ila tafkir wa ta'ammuli. Okey. Jadi khilaf lah ulama, akal ni duduk di mana? Di qalb ke, di dimagh ke, di apa panggil, di kepala ke, ataupun di mana? Okey, tapi antara pandangan ulama mengatakan akal ini dia dah memang diciptakan oleh Allah SWT, ataupun dia dimasukkan sekali dengan ruh. Dimasukkan sekali dengan ruh ketika mana ditiupkan nyawa kepada janin, ataupun kepada apa panggil, kandungan di dalam rahim. Tetapi akal waktu tersebut boleh berfungsi. Bila dia berfungsi, bila dia dapat mengetahui tentang al-mujarradat. Mujarradat ni apa? Okey, budak pertama sekali dia akan tahu dahulu tentang hawas. Dia akan mengetahui melalui panca indera, bukan melalui akal. Jadi antara benda yang dapat ditahu dahulu adalah berkenaan dengan qanun al-'illiyah. Contoh, dia keluar-keluar orang tepuk dia, nangis. Maka dia tahu di sana ada sebab yang menyebabkan dia sakit, ataupun dia rasa deria dia dapat rasa kesakitan. Jadi sebab itu dia dapat kesan melalui deria dia ataupun panca indera. Jadi hukum aliyah itu adalah hukum yang pertama diketahui oleh bayi tadi. Kemudian bila dia dah besar, maka telinga dia dapat mendengar, mata dia dapat melihat, hidung dia dapat rasa, kulit dia apa semua. Jadi dia menghukum dengan apa yang dia lihat. Dilihat dengan mata apa panggil, mata zahir dia, pandangan zahir dia, ataupun panca indera zahiriah dia. Jadi kita tengok budak-budak semua macam tu, kan? Dia tengok mak dia nangis, dia tengok orang yang dia tak kenali dia teriak. Bila dia tengok mak dia suka. Jadi dia menggunakan panca indera, tidak menggunakan akal lagi. Tapi bila mana dia baligh dan dia dah mampu untuk mengetahui al-mujarradat. Mujarradat ni apa? Seperti mana Allah SWT. Dan sebab kewujudan Allah SWT tidak dapat diketahui dengan panca indera. Dia hanya dapat diketahui dengan akal. Jadi bila dia demikian, barulah bermulanya taklif di situ, untuk dia mengenal Allah SWT, untuk dia mencari apa panggil, untuk beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itulah syarak menitik beratkan aspek baligh dalam taklif. Sebab bila baligh, barulah akal itu dapat mengetahui tentang perkara mujarradat, dapat mengetahui tentang perkara yang tidak dapat ditengok ataupun dapat dilihat dengan panca indera yang zahir. Okey. Al-wajib wa ma la yatasawwaru fil aqli adamihi, iaitu wajib adalah sesuatu yang tak dapat difikirkan oleh akal pada kewujudannya. Maksudnya akal mesti memutuskan bahawasanya contoh ni mesti wajib. Contoh kita lihat, bila kita masuk kelas, kita pergi sekolah, tiba-tiba kita tengok kursi bersusun, maka akal terus mengatakan, maka wajib ada orang yang menyusun benda tersebut.
Begitu juga kita kiaskan kepada bila kita tengok alam ini, bila kita tengok ciptaan kita, maka di situ kita dapat putuskan di sana mesti ada wajib, mesti wujud pencipta, mesti wujud orang yang menyusun kursi ataupun meja tersebut, dan mustahil benda tersebut berlaku secara sendiri. Okay. Contoh seperti mislu zatil al-ilahiyah, zat Tuhan, dan juga sifat ma'ani wal ma'nawiyah wal nafsiyah wal salbiyah fa kulluha sabitatun lillahi ta'ala. Seperti pengetahuan kita tentang zat-zat ataupun pengetahuan kita tentang zat Allah, itu adalah wajib. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah, sifat nafsiyah, itu juga adalah minal wajibat. Kan? Sebab bila kita tengok bila kita tengok ciptaan Allah SWT, maka secara automatik dapat kita mengatakan wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Sebab benda ini tidak akan datang daripada sesuatu yang tidak berilmu. Okey. Wa huwa yang qasimu. Okey. Sebelum tu saya terlepas sedikit dekat hukum adi tadi, tak apa kita baca dulu. Al-wajib ya huwa yang qasimu ila wajibul qadim. Wajib qadim apa? Kal wajibati lillahi ta'ala, seperti perkara-perkara wajib kepada Allah SWT. Wal wajibul qadim la yartabitu bi khairihi, yang mana tidak berkaitan dengan yang lainnya. Lizalika fa huwa la yataghayyar, maka demikian dia tidak akan berubah. Okey. Kemudian bahagian yang kedua, wajibul hadis. Seperti wajib hadis macam saya cerita tadi, wajib ada orang yang menyusun kursi. Seperti kata hayyuzi lil jirmi, seperti mengambil ruang bagi jirim. Jirim ni adalah objek lah maksudnya. Ma yatakawanu minal jauhar wal arda, yang terdiri daripada jauhar dan juga arad. Sebab bila ada jauhar dan arad, maka dia menjadi jirim. Maka jirim ini adalah tahayyuz, dia mengambil ruang. Bi anta akhuza li zatahu qadaran min al-faraq aw khala', iaitu mengambil ruang bagi zatnya dan memenuhi ruang yang kosong. Okey, wa kadzalika min al-wajib al-muhdas qubulul jirmi lil a'rad. Okey, antara perkara wajib bagi muhdas adalah menerima jirim bagi a'rad. Jadi kita tahu setiap jauhar ataupun minal tarkibul jauhar itu mesti ada arad. Fa inna hadza muqayyadun bi wujudi jirmi in adam al jirmi in adam. Sekiranya jirim tiada, maka dia pun tiada. Jadi arad ini adalah dia itu mengambil ataupun mesti ada arad kepadanya. Itu adalah wajibul hadis. Okey. Summa innal wajiba lahu martabari min haitsu wuduhu fil aqli. Kemudian wajib ini dia ada dua martabat daripada sudut kejelasannya kepada akal. Al-ula ad-daruri. Ini kalau kita bincang dari memantik tasawur itu dan juga tasdik, terbahagi kepada daruri dan juga nazari. Okey, ad-daruri, kenapa pentingnya benda ni nanti kita akan jelaskan. Wa wallazi la yahtaju ila juhdi wa ta'ab li idrakihi kasubuti tahayyuzi li jirmi wa kaunul wahid nisful isnain. Okey, pengetahuan yang daruri ataupun wajib yang daruri, iaitu sesuatu yang tidak perlu kepada usaha dan juga penat untuk nak mengetahuinya, seperti subutnya tahayyuz bagi jirim. Maksudnya jirim itu mengambil ruang, maka itu adalah benda yang daruri. Contoh macam buku, pen, saya kalau dia tu badan besar sikit, maka dia ambil ruang yang besar. Kalau dia kurus, dia ambil ruang yang kecil. Jadi yang penting semua benda yang ada jirim, maka dia akan mengambil ruang. Okey, kemudian as-sani' an-nazari kasubuti wajibati lillahi ta'ala kal wahid annahu nisfu sudusul usna ashar. Jadi satu adalah 1/6/12. Maksudnya dalam istilah matematik, satu itu sama dengan 1/6 per 12 macam tu, maka dia jadi 1. Jadi pengetahuan ataupun nak jelaskan benda tersebut perlu kepada proses berfikir. Contoh 5 tambah 4 tambah telok 3 tambah 2, ataupun persamaan linear ke X kuasa 2, itu adalah nazari. Okey, kasubutul wajibat, seperti subutnya sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT, dan juga itu termasuk dalam nazari. Sebab
perlu kepada dua mukadimah. Okey, dalam istilah ilmu mantiq, an-nazari ini adalah sesuatu yang memerlukan kepada mukadimatain. Okey. Manakala daruri tidak perlu kepada dua mukadimah. Okay, kita tengok Hamish Dr. Umar Abdullah Kamil mengatakan an-nazari wallazi la yudrikul aqlu illa ba'da ta'ammuli wan nazar. Okay, nazari ini adalah sesuatu yang diketahui oleh akal illa kecuali selepas at-ta'ammuli, sesuatu yang tidak diketahui akal kecuali selepas ta'ammul, maksud proses berfikir, wan nazar. Mislu ta'zibul muti' alladhi lam ya'sillahi ta'ala fi umrihi aslan fa inna ta'zibahu jaizun yaqbalu aqli wujudihi. Okay, dia kata contoh orang yang taat diseksa walaupun yang mana dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT dalam umurnya. Sebab ini dalam bab ta'zimul muti'. Sebab fa inna ta'zib, sebab penyiksaan dia tadi, balasan ke atas orang yang tadi walaupun dia tak buat dosa adalah harus daripada sudut akal dan kewujudannya. Wa Maulana subhanallah wa malikul jami'il khalq yu'azzibu man yasha, mengazabkan sesiapa pun. Sebab dalam pegangan kita tidak mewajibkan sesuatu pun pada Allah SWT. Dan sekiranya kita mewajibkan ke atas Allah, maka Allah itu bukanlah Tuhan, bukanlah Allah SWT. Jadi Tuhan tidak ada ikrah padanya, dia ikhtiyar. Tapi kita kata benda tersebut dari segi syarak, walaupun syarak kata siapa yang beribadah apa semua, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Dan siapa yang buat dosa, yang tidak bertaubat, khalidina fiha, yang mana kekal dalam neraka. Itu dari sudut hukum syarak. Tetapi dalam hukum akal, boleh saja Allah Ta'ala untuk memasukkan orang yang melakukan maksiat ke dalam syurga, dan juga boleh juga mengeluarkan orang yang tidak membuat ibadat ke dalam neraka. So mengeluarkan dia daripada syurga, masukkan dia ke dalam neraka Allah SWT. Itu adalah benda yang harus bagi hak Allah SWT. Fa idza ta'amala aqlu bizalika alima anna ta'zib al-muti' jaizun yasih wujuduhu wa yasih adamuhu. Namun apabila dia berfikir menggunakan akal dia, maka dia tahu rupanya pengazaban terhadap orang yang taat ini adalah harus, dan juga wayasih wujudan, sah kewujudannya, dan juga sah juga ketiadaannya. Wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujudi, muka surat 29. Dan mustahil ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh akal, fil aqli wujudihi, yang mana kewujudan dia. Maksudnya sesuatu yang tidak boleh difikirkan oleh akal kewujudannya, dia adalah mustahil. Okey, kena beza di antara mustahil adi dan juga mustahil akal. Macam contoh bukit daripada emas. Okey, bukit daripada emas itu adalah mustahil adi, tetapi dari sudut akal tidak mustahil. Sebab benda itu boleh berlaku. Mala yatasawwaru fil aqli wujudi fala yasihu fil aqli subuti. Sesuatu yang tidak boleh difikirkan akal tentang kewujudannya, maka fala yasihu, maka dia tidak sah pada akal tentang kesubutannya ataupun kewujudannya. Lizalika fa inna sifat nafsiyah wal ma'nawiyah was sabiyah kulluha sabitah lillahi ta'ala wa in kanat fi nafsiyah adamiyah wa hiya wajibatun lillahi ta'ala. Itulah sifat nafsiyah wal ma'nawiyah, semua itu adalah sabit bagi Allah, wa in kanat nafsuha, walaupun dirinya itu tidak wujud, wa hiya wajibatun lillahi ta'ala. Wal mustahil martabatani. Al-ula mustahil daruri, juga terbagi kepada mustahil daruri dan juga mustahil nadhari. Mislu azul al-jirmi anil harakati was sukun, iaitu ketiadaan gerakan dan juga sukun bagi sesuatu jirim. Sebab jirim ini sama ada dia pegun ataupun bergerak. Kalau dia tak pegun, dia bergerak. Kalau dia bergerak, dia pegun. Jadi tidak boleh hilang kedua-duanya. Ini antara kaedah dipanggil sebagai
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. والثانية مستحيل نظري كشريك لله وسائر المستحيلات على الله Ta'ala, seperti mana wujudnya sekutu bagi Allah SWT, dan juga mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah SWT. Okay. Yang terakhir, wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu, muka surat 30, ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu, iaitu sesuatu yang sah pada akal kewujudannya dan ketiadaannya. Wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, mislu zati hawadis wa sifati hadisah minal ma'ani wal ma'nawiyah wal nafsiyah wal salbiyah. Jaiz iaitu apa yang sah pada akal wujud dan ketiadaannya, maksudnya sama di sudut level tersebut. Dia adalah mungkin, dalam istilah yang lain mungkinun. Seperti zat hawadis, macam kita lah kan, kita ini wujud dengan adam itu sama banyak. Wa sifatihi hadisah fil ma'ani wal ma'nawiyah wal nafsiyah, dan juga sifat-sifat hadisah daripada ma'ani, ma'nawiyah, nafsiyah, saliyah, fa inna kulla yasihu subuta wa yasihu nafiha. Itu sifat-sifat tersebut sah untuk ketiadaannya dan juga sah untuk kewujudannya. Fa yakunu hadis syamilan laha kullaha wa lahu martabani, juga ada dua martabat. Jadi macam mana kita nak tahu dua martabat ni? Dari sudut bagaimana kita nak idrak benda tersebut. Kalau benda tu jenis memang mudah, min badiyatil aqli, maksud akal hanya tahu benda tersebut dengan sekali lalu sahaja, dengan tanpa proses berfikir, maka itu adalah daruri. Kalau benda itu perlu kepada yahtaj ila tafakkur ataupun ta'ammul ataupun yahtaj ila wasitah, maka dia adalah nazari. Ka ittisabul jilmi bil harakati au sukuni, seperti bersifat jirim itu dengan bergerak ataupun diam sahaja. Itu adalah jaiz akli. Wasan itu nazari, mislu ta'zibul muti', seperti orang yang taat itu diazab, alladhi, yang mana tidak pernah memaksiat kepada Allah Taala, tapi tidak pernah mengingkari perintah Allah. Wa isbatul asif fa innahu yajizu fi haqqil lakinnahu nazari, maka dia juga termasuk dalam minal mumkinat ataupun jaizat. Wa hadza bi i'tibaril aqla wa amma syar'u fa akhbara an at-ta'i lahu sawa' wal 'asi lahu iqab. Adapun dari sudut syarak telah memberitahu kepada kita bahawasanya orang yang membuat ketaatan itu akan dapat pahala, dan orang yang buat maksiat itu adalah akan diazabkan oleh Allah SWT. Jadi penting untuk kita memahami perbezaan di antara hukum syar'i, seperti mana contoh kewajipan solat. Kewajipan solat tidak boleh ditentukan oleh hukum adi dan juga hukum akli, sebab dia datangnya daripada syarak daripada Allah SWT. Seperti kadar rakaat solat, seperti kadar zakat, nisab dan sebagainya, kewajipan kefarduan haji, itu berkaitan dengan hukum syar'i yang mana tidak ada akal ataupun tidak ada ruang kepada akal dan juga kepada hukum adi ataupun tajribah. Sekiranya kita mampu untuk membezakan ketiga ilmu ini dan betul-betul mengenal pasti di sudut pembahagian hukum akal, itu memadai untuk kita memahami akidah secara keseluruhan. Sebab al-aqaid ini dia tatawaqafu ala ma'rifatul ahkamul aqli, terhenti kepada pengetahuan kita terhadap hukum akal. Itu dia punya kaedah dia ataupun asas dia. Sebab tu kita ulama Asy'ariyah ataupun ulama Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meletakkan perbahasan ahkamul aqli di hadapan ataupun sebagai muqaddimat kepada akidah, dipanggil sebagai muqaddimat kepada al-aqaid. Okey, wallahu taala alam. Ada apa-apa soalan untuk malam ni? Okay, kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah pada malam esok kita sambung lagi. Wallahu ta'ala alam. Dan kita masuk al-wajib ala kulli mukallafin syar'an. Ini masuk dalam bab senang sikit. Tapi nanti kalau ada apa-apa yang tidak faham, boleh kita bincangkan pada sesi yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.